Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khadijah binti Masran. Nombor matrik saya C21A1991. Hari ini saya ingin membentangkan tentang subjek reka bentuk seni tradisional yang bertajuk Kuda Kepang. Okey, pertama sekali ialah penghargaan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana di atas limpah kurniaannya maka dapat saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya walaupun mempunyai pelbagai rintangan. Alhamdulillah. Saya Nur Khadijah binti Masran merakamkan jutaan terima kasih kepada pensyarah Encik Syaifuddin dan rakan-rakan yang banyak memberi bimbingan kepada saya untuk menjayakan tugasan ini. Okey, pengenalan. Berdasarkan tajuk ini, pekaji ingin mengkaji tentang latar belakang dan asal-usul kuda kepang. Selain itu, pekaji ingin mengkaji cara pembuatan tradisional kuda kepang. Seterusnya, sejarah dan asal-usul kuda kepang. Ia berkaitan dengan Wali Songo yang hidup di tanah Jawa pada abad ke-15. Dalam usaha Wali Songo untuk mengembangkan ajaran Islam di kawasan pendalaman di Jawa, agak susah bagi beliau untuk mendekati penduduk di kawasan tersebut. Oleh itu, untuk menarik perhatian penduduk di tempat itu, Wali Songo telah menari sambil menunggang kuda. Tarian kuda kepang dikatakan meniru gerak langkah tentera Saidina Ali dalam peperangan. Kuda kepang juga dikaitkan dengan alam kayangan di mana seekor kuda kayangan iaitu kuda Samrani telah dikatakan turun dari kayangan untuk mencari kawannya yang hilang. Setelah berjumpa, mereka menari dengan riang. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang ini ditarikan secara berkumpulan. Di dalam satu kumpulan terdiri daripada 10 hingga 15 orang dan seorang ketua yang dipanggil dayang. Kebiasaannya, satu kumpulan terdiri daripada kaum lelaki sahaja. Pada peringkat awal, semua gerak penari akan mengikut arahan dayang yang menggunakan tali untuk mengawal tarian. Seterusnya, lenggak-lenggok dalam tarian kuda kepang dinamakan lenggang kiprah. Jenis-jenis tarian yang terdapat dalam tarian kuda kepang adalah sola, selendang, pak tani, pucuk rebung dan perjuangan mempertahankan diri. Antara alat-alat muzik yang digunakan adalah angklung iaitu utama, gendang, gong, kinong, gidor dan bonang. Dari segi pakaian para penari pula, ia terpulang pada kehendak para penari, tetapi ia perlulah seragam dan cantik. Baiklah, seterusnya ialah bahan dan proses pembuatan kuda kepang. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada bahan dan proses pembuatan. Proses pembuatan mempunyai 7 peringkat di mana peringkat yang pertama kita perlulah mencari bahan mentah iaitu buluh. Seterusnya kita akan buluh itu akan dipotong 1.5 hingga 2 meter. Dan seterusnya, buluh tersebut akan direndamkan untuk dilembutkan. Seterusnya ialah potong buluh kepada 16 bilah dan diraut halus supaya boleh lentur. Seterusnya ialah menganyam buluh dan seterusnya ialah melukis buluh atas anyaman tersebut. Selepas itu ialah pemasangan bingkai dan peringkat seterusnya ialah warnakan kuda dengan menggunakan cat dan terakhir ialah tambahkan hiasan iaitu jambul ataupun ekor. Dan selepas itu terdapat beberapa jenis kuda kepang iaitu kuda kepang tradisional di mana kuda kepang tradisional diperbuat daripada kulit binatang. Dan kedua ialah kuda kepang moden di mana menggunakan anyaman dan anak kuda kepang di mana saiz anak kuda kepang ni lebih kecil daripada kuda kepang yang lain. Baiklah, yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah sudah terang lagi bersulur bahawa kesenian kuda kepang sangat unik dan tradisi ini perlulah menjadi kebanggaan masyarakat kita. Kesenian kuda kepang juga telah membawa impak positif kepada masyarakat Jawa dan negara kita. Walaupun kesenian kuda kepang ini tidak mendapat sambutan terhadap masyarakat muda kini, namun saya berharap tradisi kuda kepang ini akan terus hidup walaupun ditelanjak zaman. Sekian, terima kasih.